Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita pergi kepada tajuk baru, hak-hak maknawi ataupun hak cipta. Lil insan hukukun katsirah jiddan minha al-hukuk siyasiyah wa minha al-hukuk madaniyah wa minha al-hukuk al-'ammah wa minha al-hukuk al-khassah wa minha al-hukuk al-usrah wa minha al-hukuk al-maliyah. Wal hukuk al-maliyah yumkin taqsimuha ila thalathati anwa'in wa hiya al-hukuk al-'ainiyyah wal hukuk al-shakhsiyyah wal hukuk al-ma'nawiyyah wal hukuk al-ma'nawiyyah min al-'alat wan nawad al-mu'asirati. Manusia mempunyai banyak hak, antaranya hak politik, hak sivil, hak awam, hak khusus dan hak kekeluargaan dan juga hak-hak kewangan. Hak-hak kewangan mungkin dapat dibagi pada tiga jenis, iaitu hak ain, hak subject matter, hak peribadi dan juga hak maknawi. Hak maknawi ini adalah termasuk urus niaga dan isu-isu baru yang muncul pada zaman kita. Makna hukuk al-maknawiyah, makna hak-hak maknawiyah. Ia sultah li syakhsin ala syakhsin ghairu maddi. Kuasa diberikan oleh seorang kepada seorang yang tidak berbentuk material. سواء كان نتاجا ذهنيا sama ada hasil daripada pemikiran كحق المؤلف في مصنفات العلمية والأدبية أم بدأت اختراع في المخترعات الصناعية أم ثمرة لنشاط تجاري يقوم بها التاجر لجلب العملاء كما في الاسم التجاري والعلامات التجارية. Seperti hak pengarang terhadap karya-karya ilmiah, karya kesusastraan ataupun hak cipta terhadap barang-barang industri yang dicipta ataupun hasil daripada aktiviti perdagangan yang dilakukan oleh peniaga untuk menarik para pelanggan, seperti yang terdapat pada nama-nama dagangan dan tanda-tanda ataupun simbol-simbol dagangan. Al-alfaz allati tutlaqu 'ala al-hukuk al-ma'nawiyah, lafaz-lafaz yang biasa dikaitkan dengan hak-hak maknawi. Atlaqa 'ala al-hukuk al-ma'nawiyah أطلق على الحقوق المعنوية عدة مسميات تدل على مدلول واحد ومن تلك المسميات. Dikaitkan hak-hak maknawi dikaitkan dengan beberapa nama lah. Di antara, tapi dia punya intipati dia satu sajalah. Antara nama-nama itu ialah beberapa konsep. Konsep itu salah satunya ialah awalan al-milkiyatul adabiyyah wal fanniyyah wal sinaiyah, pemilikan kesusastraan, seni dan juga perindustrian. وهذه التسمية باعتبار أن حق الشخص على نتاج الذهني حق الملكية. Penamaan ini atas dasar hak individu atas hasil-hasil fikirannya adalah hak, menjadi satu hak pemilikan. Yang kedua, al-hukuk az-zihniyah wa hadhihi tasmiyah bi'tibar an jami' aswal hukuk ma'nawiyah min nitaj az-zihn. Dia juga disebut hak-hak pemikiran. Nama ini dikemukakan atas alasan semua bentuk hak-hak maknawi adalah hasil daripada pemikiran. Yang ketiga, al-hukuk allati taridu ala amwal ghair madiyah, hak-hak yang diperolehi atas harta-harta yang tidak berbentuk material. Wa hadhihi tasmiyah bi'tibar tamyiz hukuk ma'nawiyah an hukuk al-'ainiyah wa hukuk al-syakhsiyah. Penamaan ini adalah mengambil kira perbezaan antara hak maknawi dengan hak-hak aini, dan hak-hak peribadi. Kemudian keempat, al-hukuk ma'ta'alaqah bil umala, hak-hak yang berkaitan dengan pelanggan. Wajib tasmiyah bi'tibar tijari. Penamaan ini diletakkan berkaitan dengan dunia perdagangan. Wa nitaj az-zihn alladhi yajzibul umala, yang merupakan hasil daripada pemikiran yang boleh menarik pelanggan. Yang kelima, hukukul ibtikar, hak cipta. Wa hadhihi tasmiyah bi'tibar syumul hadhihi tasmiyah li kulli anwa' ibtikar al-adabiyyah wa tijariyah wa sina'iyyah wa nahwi zalik. Penamaan ini diambil kira atas dasar nama ini merangkumi segala jenis hak cipta, sama ada cipta melibatkan dunia kesusastraan, perdagangan, industri dan sebagainya. Wa yumkin al-qawl bi anna amma hadhihi al-musammayat wa ashmalaha li afradih wal hukuk ma'nawiyah. Dan kita boleh katakan bahawa nama-nama yang disebutkan di atas yang paling umum dan paling syumul, paling menyeluruh, merangkumi semua aspek yang terkandung di dalamnya adalah disebut sebagai hak-hak maknawi. Walaysa hukuk ibtikar, bukan hak cipta. Haitsu innal hukuk ma'nawiyah tashma ma kana mubtakaran wa ma kana masbukan ilaih. Di mana hak maknawi ini merangkumi benda yang dicipta atau merangkumi hak cipta, atau makanan masbukan, atau benda yang mendahului. Lakin ikhtassa syakhs, cuma individu tadi khusus kepadanya saja. Kemudian anwa' hukuk maknawiyah, jenis-jenis hak maknawi. Antaranya hakul ta'lif, hakul ism tijari, hakul khulu', hakul bara'at ikhtira', hakul tarkhis tijari. Pertama, hak karangan. Kedua, hak nama dagangan. Ketiga, hak mengosongkan premis. Keempat, hak kebebasan mencipta. Yang kelima, hak ini tarkhis tijar, hak maknanya hak melibatkan lesen perniagaan.
حق التأليف اتفقت دول العالم على حماية حقوق المؤلف، وكان أول اتفاق الدولي هو اتفاق بيرن سنة 1886. ثم جرى على عادة تعديلات في سنوات التالية، كان آخرها في بروكسل سنة 1967، ولما صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان شمل تلك الحماية، فجاء في المادة 27 إن لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي والأدبي والفني. ونظمت هيئة يونسكو عقد اتفاق في جنيف في 26 من شهر 9 1952، وأثر كثير من دول الأنظمة وقوانين خاصة بحماية حقوق المؤلف. Negara-negara dunia bersepakat untuk menjaga hak-hak pengarang. Persepakatan peringkat internasional yang pertama sekali disebut Persepakatan Berns yang diadakan pada tahun 1886. Kemudian telah berlaku iddatu ta'dil, kemudian berlaku sedikit beberapa pengemas kenian pada tahun-tahun berikutnya, yang terakhir sekali berlaku di Brussels pada tahun 1967. Apabila Pertubuhan Hak Asasi Manusia mengiklankan tentang hak-hak ini, maka dia juga merangkumi pengawasan dan penjagaan hak-hak karangan tadi. Dalam pasal yang ke-27 menyebut setiap individu punya hak untuk menjaga kepentingan kesusastraan dan materialnya hasil daripada ilmiah, pengeluaran ilmiah, kesusastraan dan juga seni. Pertubuhan UNESCO pula telah mengadakan satu persekutuan di Geneva pada 26 bulan 1992, dan banyak negara-negara dunia wasdara kasir menentukan azimatan wa qawanin, mengeluarkan berbagai peraturan dan sistem khusus, membuatkan berbagai peraturan dan sistem khusus berkaitan dengan penjagaan hak-hak pengarang ini. Makna hakut ta'lif, makna hak pengarang. At-ta'lif lughatan huwa jam'ul asya' mutanasibah. Ta'lif dari segi bahasa maknanya mengumpul sesuatu yang saling bersesuaian antara satu sama lain. Wa yutlaqu 'ala kitab al-bahth wal kitab ta'lifan. Ia dikaitkan dengan menulis penyelidikan ataupun buku ta'lifan. Biasanya pengurusan dikaitkan dengan membuat penyelidikan dan juga menulis buku lah. Yang kata yajma' bainal ma'lumat ala wajhi tanasub, sebab penulis itu dia mengumpul bagai maklumat dalam bentuk yang selaras antara satu sama lain. Wa ta'lif istilahan la yakhruj al-ma'na al-lughawi. Ta'lif dari segi istilah dia tak keluar pada makna segi bahasa. Wa yandarju tahta ism ta'lif. Ia termasuk dalam makna ta'lif itu, iaitu ikhtira' ma'dum, mencerita benda yang belum ada, menciptakan satu benda yang belum ada. Wa jam' muftaraq, mengumpul benda yang berpisah-pisah. Wa takmil naqis, menyempurnakan kekurangan. Wa tafsil mujma', menjelaskan yang umum. Wa tahzib mutawwan, yang tahzib mutawwan, memendekkan, kata yang merengkaskan benda yang panjang. Wa tertib mukhtalaf, menyusun semula benda yang bercampur aduk. Wa ta'yin mubahan, dan menentukan mana yang menimbulkan kekeliruan. Wa ta'yin khata', menjelaskan mana yang salah. Wa haqqut ta'lif suratun mahkum ma'nawi. Hak kerangan ini termasuk salah satu bentuk hak maknawi. Fal mu'allif yahsulu ala haqqain. Pengarang mendapat memperoleh dua hak. Dipanggil haqqun adabi. Haqqun adabi, hak kesusastraan, wa yatabitu tibatan abadiyan bi syakhsil mu'allif, iaitu terikat selama-lamanya dengan pribadi pengarang itu. Wala yansabuzal keljud ila ghairiha. Usaha tersebut tak boleh disandarkan pada orang lain, mahmat talan, sekalipun lama mana zaman itu. Yang kedua, haqqul mali, hak berbentuk keuangan. Wa muqabilu nashr al-kitab lil muallif wa li warasatihi min ba'dihi li muddati muayyanatin 50 sanatan min wafatil muallif. Hak keuangan iaitu hak hasil daripada pengedaran ataupun pengedaran buku pengarang dan waris-waris selepas itu yang melibatkan tempoh tertentu seperti 50 tahun daripada kematian pengarang. Kemudian hukum hak ta'lif, hukum hak pengarang, hak karangan. Ikhtalaf ulama mu'asiruna fi hadzal qadi' ala qaulain. Dalam isu ini ulama semasa berbeza pendapat kepada dua pendapat. Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama, ذهب بعض المعاصرين ومن دكتور أحمد حاجي الكردي إلى عدم اعتبار حق المؤلف وبالتالي عدم المقابل المالي لهذا الحق. Sebahagian pengkaji masa kini termasuk Dr. Ahmad Haji Al-Kurdi berpendapat tidak boleh diambil kira hak pengarang itu. Begitu juga tak boleh ambil kira kewangan terhadap hak tersebut. Adalah ashab al-qaul al-awwal, dalil-dalil yang dikemukakan oleh golongan pertama ini. Dia kata i'tibar li hadzal haqq qad yuaddi ila habs al-muallif li musannafih al-ilmi an tab' wa tadawu illa muqala ma yahsu alaih. Dia kata mengambil kira hak ini kadang-kadang menyumbang kepada pengarang menahan hasil karyanya
daripada dicetak dan daripada diedarkan kepada umum kecuali setelah dia mendapat pulangan tertentu. وهذا يعد من قبيل كتمان العلم الذي نهى الشارع عنه في قوله تعالى. Ini sebenarnya termasuk kerja-kerja menyembunyikan ilmu yang mana syarak melarang berbuat demikian dalam firman Allah Taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika la'anuhumullahu wa la'anuhumul la'inun. Dan surah Baqarah ayat 159. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada keterangan dan petunjuk selepas kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Alkitab, maka mereka lah orang yang dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh segala orang yang melaknat, segala yang melaknat. Yang kedua, innal ilma yu'addu qurbatan wa ta'atan wal qurbah la yajul husul ala ajr malin fi adaiha. Yang kedua, ilmu itu dianggap satu benda yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Taala. Ilmu itu sendiri satu perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka benda yang mendekatkan diri kepada Allah Taala tidak perlu kita libatkan dengan upah kewangan dalam melaksanakannya. Yang ketiga, qiyas haqqil mu'allif ala haqqis syufa'ah. Yang ketiga, kita qiyas hak mu'allif kepada hak syufa'ah. Min haitsu kauni haqqan mujaradan. Dari segi kedudukannya hanyalah bersifat hak semata-mata. Wa ma kana min hadzal qabil fala yajuz i'tiyadan. Jadi kalau inilah kedudukannya, maka tidak boleh mengambil bayaran ganti rugi. Wa min thamma fala yajuz lil mu'allif husul ala muqabil maddi li nijaz zihni. Oleh kerana itu, pengarang tidak berhak mendapat balasan materi ataupun keuntungan material daripada hasil pemikiran yang telah dikeluarkan. Kemudian pendapat yang kedua, al-qaul tsani dhahaba katsirun min al-ulama al-mu'asirin minhum Mustafa Zarqa wa Dr. Muhammad Duraini wa Dr. Muhammad Ramadan Buti wa Dr. Wahab Zuhaili ila i'tibar haqq at-ta'lif wa بالتالي حل مقابل مالي حل مقابل مالي هذا الحق. Ramai di antara ulama masa kini seperti Syekh Mustafa Zarqa, Dr. Muhammad Duraini, Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti dan juga Dr. Wahab Zuhaili mengambil kira hak pengarangan. Seterusnya membenarkan mengambil gantian keuangan terhadap hak tadi. Dalil yang kedua, penetapan dalil, dalil-dalil golongan yang kedua. Pertama, golongan ini kata adal manafi' tu'addu amwalan 'inda jumhur fuqaha al-malikiyah. Manfaat itu sendiri dikira sebagai harta bagi majoriti fuqaha Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Wahia min al-umur al-ma'nawi. Dia termasuk perkara ma'nawi. Wala raiba anna nitaj az-zihni yumathilu manfa'atan min manafi' al-insan. Tidak diragui lagi hasil pemikiran itu menggambarkan satu manfaat daripada manfaat dikeluarkan oleh manusia. Wa yu'addu malan tajuz mu'awatu anhu syar'an. Dia dikira sebagai harta yang boleh bertukar ganti. Dia boleh dibayar ganti rugi dari segi syarak. Yang kedua, dalil urf. Yang kedua dia panggil dalil urf. Wa wuqu' hadzal amru wa tawatu'un nas alaihi dalil ala ta'arufin nas ala jawazihi. Iaitu berlakunya perkara ini dan kesempatan manusia ke atasnya menjadi bukti bahawa manusia memang berinteraksi dari segi boleh ambil pertukaran ataupun ganti rugi hasil daripada pemikiran. Wala yakhfa anna al-'urf atharahu anna lil-'urf atharahu fi hukm syar'i. Tidak lagi uruf ini dia mempunyai kesan dari segi hukum syarak illa yusadib bin-nas idza lam yusadib bin-nas. Idza lam yusadib bin-nasan asalkan dia tidak bertentangan dengan mana-mana nas. Yang ketiga, min nahiyat al-qawaid fiqhiyah, dari segi kaedah-kaedah fiqh. Fa innal insan muhasab ala ma yastur anhu min aqwa wa af'al. Manusia ini akan dikira, akan dihisab apa saja keluar daripadanya sama ada perkataan atau perbuatan. Wa bina'an 'ala dzalik yakun lahu haqqu fi ma abda'ahu min khair. Maka sehubungan dengan itu, dia punya hak terhadap apa yang diciptakan sama ada yang berbentuk kebaikan. Amalan bi qa'idati al-ghanam bil gharam. Kerana beramal dengan kaedah al-ghanam, maka yang keluar maka dia yang kena bayar. Dia yang keluar dia kena bayarlah. Wa qa'idatu al-kharaj bid damam, pihak pengeluar kena jamin. Ahmad Zarqa disebut al-Ahmad Zarqa. Kemudian yang keempat, menahiyatul masalah mursalah fal qalu maliyatu huquq at-ta'lif. Dari segi masalah mursalah, pendapat mengatakan hak ta'lif itu ada nilai keuangan. Yuhaqqiq kemaslahatan ammah, dapat mendistribusikan kemaslahan umum. Wa yastimrar masiratul bahth al-ilmi, dia dapat menjamin keberterusan penyelidikan ilmiah. Wa tasji' ulama wal bais, menggalakkan para ulama dan juga pengkaji. Wa syianati mu'allafatihim wa kutubihim fiha min al-'abath, seterusnya menjaga hak-hak mereka daripada sia-sia. Jadi sekadar itu dulu, kita sambung semula dalam sesi seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.